إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Kata musannif rahimahullah taala, adapun dikata Tuhan itu kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, telah wajib baginya 11 sifat. InsyaAllah kita nak sambung atas apa kaedah yang disebut oleh pengarang yang terdekat, suka banyakkan kita tafakkur, zikir, fikir, fikir, zikir Allah Ta'ala. Bahkan besar nikmat boleh tafakkur Allah Ta'ala. Tafakkur pun ada, kita dah belajar semua disiplin-disiplin, pasal kita tak boleh fikir hakikat zat. Yang kita boleh fikir ialah apa yang ada pada kita, dengan apa yang ada pada kita mendalilkan dia. Ada kita mendalilkan wujud dia, ada kita mendalilkan segala sifat kamalat dia, macam ni telah kita bicara. Mustahil pada dia apa yang sepatutnya mustahil. Begitu juga sifat-sifat yang memang tak dapat ditolak, tak dapat disangkal, yang dah sabit dengan Quran, dengan hadis, dengan akal, bahkan telah diijma' oleh ulama'. Khasnya 20 sifat yang telah kita bicara ni. Jadi antara kesimpulan juga yang telah kita belajar mengenai rumusan khasnya menyebut la ilaha illallah ni, sebut je la ilah. Yang dinafi itu adalah ketuhanan, takkan ada sama sekali pada makhluk. Itu yang dinafi, bukan nafi Tuhan, bukan nafi makhluk, tapi menafi ketuhanan takkan ada pada makhluk, melainkan Allah jua yang bersifat ketuhanan. Asal 2 ayat tapi disusun dalam bentuk demikian untuk qasrus sifat al-mawsuf. Dan pada makna la ilah tu dia akan bermakna la mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqirun ila kulli ma adahu. Dengan itulah disuruh kita berzikir dan hadirkan hati dengan tafakkur. Sebut je ilah, faham Allah ghani, kita fakir. Bahasa lainnya, kita berhajat, Allah dia saja boleh menunaikan hajat makhluk, makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Sesama makhluk sama martabat takkan boleh menunaikan hajat antara sama-sama satu sama lain. Allah jualah yang penunai hajat, Allah jualah ilah. Itu asal pokok kita. Jadi antara makna mudah untuk hadir hati supaya boleh faham ke Allah Ta'ala, kataan hajat lah. Kita berhajat ke Allah, semua makhluk berhajat ke Allah Ta'ala. Allah dialah penunai hajat, pemberi hajat, pengurni hajat.
Selain pada Allah Ta'ala tak boleh menunaikan apa-apa hajat pada kita. Mereka tak boleh menjadikan walaupun sebesar zarrah makhluk, air, pasir, Allah saja boleh mencipta, mengada, meniada. Semestinya bila sesiapa tak boleh mengadakan zat, tak boleh mengadakan sifat, tak boleh mengadakan af'al, tak boleh. Dengan sebab af'al dia boleh hasil asar sesuatu, tak mungkin. Jadi yang memang memiliki segala sesuatu hanya Allah, makhluk takkan boleh ada apa-apa melainkan dengan apa kurniaan daripada Allah yang Maha Mencipta. Jadi itulah antara pelajaran tauhid kita nak belajar. Nama pun tauhid, nak mengasakan dia, zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia, beserta dengan itu merasakan kefakiran diri. Jadi khas atas kita nak zikir tafakur tu. Tafakur mana? Tafakur ke kita. Jalan terbaik tafakur ni fikir makhluk mendalilkan kepada khalik makhluk. Baik, di atas fikir pula, fikir ilah mesti mana kaya wani, dan kita fakir ke Allah Ta'ala. Tu yang dia kata balik, dikatakan Tuhan itu kaya, maksudnya istighna ilah an kulli ma siwahu, daripada tiap barang lainnya. Nyatalah mesti wajib baginya bagi Allah Ta'ala 11 sifat. 11 ni 11 daripada sifat yang wajib. Dan mustahillah segala lawannya, lawan 11 ni, dan yang harus 6 harus yang 6. Kalau ikut ada 10, tapi 6 daripadanya adalah bab istighna. Adapun sifat yang sebelah itu yang wajib baginya itu, pertamanya maujud, artinya ada. Kenapa? Jikalau tiada ia, Allah Ta'ala bersifat wujud, nescaya bersifat adam, artinya tak ada, maka tiadalah ia kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Kenapa kata tak kaya? Dia berhajat pada siapa mengadakan dia. Satu yang ciri besar sekali menyebabkan sabit uluhiyah, itulah sifat wujud. Siapa? Itu sebab istighna dia yang kulli ma siwahu, pasal dia dah wujud, dia tak perlu ada siapa mewujudkan dia. Ya. Itu makna pertama. Yang keduanya kidam, artinya sedia. Dan jikalau tiada ia sedia, bersifat kidam, kalau Allah Ta'ala tak kidam, nescaya bersifat hadas, artinya adanya baru. Maksud baru tu asalnya tiada, lepas tu baru ada. Itu artinya baru tu. Maka tiadalah ia kaya daripada tiap segala barang yang lainnya. Pasal apa? Pasal dia baru. Mestilah ada yang membarukan dia. Siap, 2. Yang ketiganya baqa, artinya kekal adanya. Dan jikalau tiada ia bersifat dengan baqa, tak kekal, dan cahaya bersifat fana, artinya lenyap, punah, binasa, rosak, maka tiadalah kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Pasal apa? Ada barang lain yang boleh membinasakan dia. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadis, artinya menyalahi adanya Allah Ta'ala itu bagi segala yang baru. Dan jikalau tiada ia bersifat dengan mukhalafah, nescaya bersifatlah mumasalah lil hawadis, artinya menyamai adanya bagi segala yang baru. Samalah dia dengan makhluk. Bila sama makhluk, maka tiadalah ia kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Pasal makhluk mesti berhajat. Khas duk tengok depan mata, makhluk berhajat sesama makhluk. Bahkan sebenarnya makhluk paling besar berhajat bukan berhajat pada makhluk. Makhluk sebenarnya, realitinya, hakikatnya berhajat pada khalik makhluk, pencipta makhluk. Kita berhajat ada makan, bukan hajat pada makan sebenarnya, hajat ke Allah. Allah yang jadikan makanan. Hajat ke air, bukan hajat ke air, hajat ke Allah. Allah yang jadikan air, jadi kita bukan hajat ke air, kita hajat ke Allah. Jadi pelajaran akidah ni istilahnya memulangkan kita balik kepada asal yang sepatutnya diakidah kepada siapa, berbanding dengan duk i'tiqad dengan adat yang dengan mata kepala tengok siapa. Yang tu yang kata jadi hijab kita ni dalam bab tauhid ni sinilah, pasal tanpa keyakinan yang jitu, dalil yang kuat, kefahaman yang pasti, payah kita nak hadir Allah Ta'ala di hati, bahkan terganggu dengan bermacam-macam keadaan makhluk
yang ada depan mata sampai terpandang mata hati. Alhamdulillah. Satu, kena banyak balik hadirkan makna uluhiyah ni, banyakkan zikir, fikir. InsyaAllah tu je penawarnya. Saya ngaji pun tunggu duk sebut tu, apa dia? Dia tu tak ada ubat lain kita nak ubat hati ni, melainkan mesti dengan kita zikir, fikir. Tak ada ubat lain. Ingat Allah, sedar ke Allah Ta'ala, zikir banyak ke Allah Ta'ala. Itu je jalan untuk lembutkan hati dan boleh dapat yakin, tasdik kepada Allah Ta'ala dalam hati. Semata-mata nak terlalu ubat ke makan sesuatu ke, ataupun zikir semata-mata ke tanpa belajar ilmu untuk memahami dan mengenali Allah Ta'ala, tak selesai tak? Mungkin satu sudut zikir boleh, zikir banyak, tapi hati tetap tak hadir, hati mati. Pasal apa? Pasal hati nak hidup, boleh cerah mata hati, mesti mata hati ini dihidupkan. Gitu. Macam mana mata hati nak dihidupkan? Zikir, fikir. Ilmu yakin mesti ada untuk mata hati ini boleh menyuluh macam mana kaedah daripada makhluk nak mengenal Allah Ta'ala. Alhamdulillah banyak perkara yang telah kita lalu. Cuma siapa tak jumpa, tak dapat tu tengok balik lah. Kalau ada perlu tanya, saya boleh jawab. Kalau munasabah panjang tu, tak munasabah sangat saya nak cerita. Kalau saya boleh ringkaskan, saya ringkaskan balik. Pasal tak semua orang boleh ikut pada awal itu. Tapi nak cerita tu pun, kalau saya dalam keadaan macam ni, cerita pendek je lah. Nak panjang betul, tengok dalam bab dia, kefiat tu. Pasal yang kata, kalau nisbah macam ni, nak diuji satu perkara tu sikit sangat. Tapi nak memahamnya, banyak benda nak kena faham. Dengan faham tu barulah semua soalan-soalan, pertanyaan ini boleh dijawab dengan betul, insya-Allah. Baik, yang kelimanya, qiyam bi nafsi, artinya berdiri Allah Ta'ala itu dengan zat sendirinya. Kerana jikalau tiada ia bersifat dengan qiyam bi nafsi, saya berhajat dia dengan bi ghairi, dia ajak pada hal lain, dia ajak pada yang menjadikan, dia ajak pada yang nak menyempurnakan. Subhanallah, artinya berdiri ia dengan zat yang lain, berkendaklah ia kepada zat. Jadi dia berhendak pada zat. Pasal dia, kalau faham dia nak hal lain tu, dia bukan sifat, dia bukan zat, dia sifat. Dan fa'il, dan dia berhajat pada fa'il. Dia perlu zat apa? Dia perlu zat tempat sabit dia duduk di mana, berada di mana. Tanpa zat dia tak akan boleh wujud. Mustahil Allah Ta'ala adalah sifat semata-mata. Maka Allah nama bagi zat. Baik. Jadi kalau kata dia tak berqiyam bi nafsi, tentulah dia berhajat kepada dua perkara. Tempat, satu zat untuk dia berada, begitu juga berhajat pada fa'il. Maksud fa'il sini pembuat, masuk pembuat ni pencipta. Siapa khalik dia? Terjemah ni orang yang menjadi, itu badal. Maka tiadalah ia, Allah Ta'ala ni kaya daripada setiap segala barang yang lainnya. Jadi kalau dia berhajat pada siapa yang menjadikan, dia hajat pada zat lain, tidaklah istilah kaya pada yang lain. Bahkan dia pun fakir serupa kita lah. Subhanallah. Yang fakir ni kita, Allah mustahil sama sekali fakir. Satu salah besar siapa yang faham Allah Ta'ala fakir. Patutnya fakir tu kita. Quran sebut macam mana? Qad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun. Laqad kafara. Qad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu. Ada laqad itu. Qad sami'a Allahu qaulal, bukan. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya tu. Qad kafara alladzina kafaru. Qad sami'a Allah. Qad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu. Qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Bercampur-campur macam-macam kan.
Laqad kafara alladhina qalu inna Allah salisu salasa. Qad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqirun. Laqad sami'a Allah qawla alladhi qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Qad kafara. Laqad 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 sami'a Allah. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. laqad kafara. Bukan qad kafara. لقد سمع الله. Laqad sami Allah. Okey, laqad sami Allah. Nak cerita apa? Siapa-siapa yang di sebalik intiqad dia kata Allah lah fakir, kita pula kaya. Salah besar akidah. Cuma kat kita ni kita tak katalah orang Taala fakir, tapi kita rasa kita kaya. Maksud kaya tu apa? Kita rasa kita tak berhajat. Okey, free. Nanti yang kata ada benda masalah kita ni. Tak mana ada masalah. Kita tak rasa Allah yang beri kita segala-galanya. Kaya tu maksudnya kita rasa macam tak perlu Allah Ta'ala. Tiap kadang nak berjalan pun tak rasa perlu Allah Ta'ala. Nak makan pun tak rasa perlu Allah Ta'ala. Nak hidup, nak ke mana-mana, nak buat sesuatu tak perlu Allah Ta'ala. Dia rasa macam tak perlu. Walaupun mulut tak pernah kata, tapi perbuatan kita dan pergerakan kita menunjukkan ada perkara yang bermasalah kita ni. Ya, kalau orang yang tak ada masalah, dia buat apa pun apa, ya Allah, 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 siapa? Pasal memang dia rasa dia berhajat ke Allah Ta'ala. Sama ada kita dalam keadaan dapat nikmat ataupun dapat bencana, di sebalik nikmat, kita akan sentiasa berasa berhajat ke Allah. Kalau kita tak belajar akidah, kita akan rasa sama juga berhajat ke makhluk. Ajak duit, ajak kat makan, ajak tempat tinggal, ajak minyak, ajak pemimpin, ajak ke parti, ajak ke rumah, ajak ke hutang, ajak. Oh. Itu ukur adat, ukur antara cause effect, sebab musabab. Hakikatnya kalau ukur akal macam mana? Tiada siapa menunaikan hajat kita melainkan Allah. Laluan dia bagi tunai itu dia tak bagi direct, dia bagi indirect. Yang dia bagi direct ni dia bagi kita ada, itu direct. Istilah ulama lah. Dia bagi kita hidup direct. Maksudnya tak ada makhluk mana campur tangan dalam bab tu untuk beri, untuk sampai ke kita. Bagi kita akal, bagi kita iradah, kudrat, sama basar, kalam. Yang tu dia bagi dengan tanpa perantara. Memang datang daripada Allah Ta'ala semata. Yang tu lah tempat nak tafakur untuk merasakan kita ni fakir ke Allah Ta'ala. Fakir itu sebut 4 kali apa? Fakir zat, fakir sifat, fakir af'al, fakir asar ke Allah Ta'ala. Kita tak boleh bagi asar sendiri. Itu disiplin ilmu tu memang kena mantap dengan faham dia tu. Lepas tu baru nak boleh zikir ni, nak boleh bawa. Baru dengan sebut Allah, la ilaha illallah, dia ke mana tu? Baru akan boleh dapat rasa tu, kata dapat zauq tauhid, dapat zauq rasa kerdilnya diri, hinanya diri, rendahnya diri, fakirnya kita, berhajatnya kita Allah Ta'ala. Yang inilah sebaik-baik keadaan hamba. Satu, kita belajar ni bukan sebarang belajar, kita belajar macam mana yang Nabi Rasul ajar pada para sahabat. Belajar macam mana nak rasakan fakir dan berhajat ke Allah Ta'ala. Terima kesusahan, kesenangan, tetap Allah adalah dia rujuk. Baik. Kedelapan, kalam. Jadi antara sifat yang sepatutnya ada pada Allah Ta'ala adalah kalam. Artinya berkata-kata. Adanya Allah Ta'ala itu, dan jikalau tiada ia bersifat kalam, kalau tak sifat kalam, nescaya bersifat dengan bakamun. Artinya kelu, bisu, subhanallah. Maka tiadalah ia kaya daripada barang yang lainnya. Siapa pula kata tak kaya? Sebab perlu untuk orang lain daripada dia untuk menceritakan sesuatu pada makhluk dia. Pasal tak ada kalam. Subhanallah. Satu, kalam adalah sebahagian daripada sifat kesempurnaan dalam bab ketuhanan. Ngaji tauhid ni kalau tambah-tambah pahaman-pahaman yang duk sesat tu, mereka duk muskil selalu banyak antara ni lah. Allah mendengar, kita mendengar. Apa beza mendengar Allah Ta'ala mendengar kita? Allah melihat, kita melihat. Apa beza?
Lah jauh beza lah. Ini dah punca ngaji tak selesai tu lah. Allah melihat, Allah mendengar kita. Kita bekak, kita buta. Bukan kita melihat dan dengar. Kita melihat dan dengar setelah Allah Ta'ala bagi pendengaran dan penglihatan. Jadi apa beza pendengaran? Dengar Allah dengar kita, lihat Allah lihat kita. Jauh beza. Allah yang memang mendengar. Mendengar pun inkishaf. Mendengar pun dengan mana? Bila tanahi. Dan dengar pula semua yang mawjud. Kita hanya dengan gelombang bunyi atas frekuensi kita. Lepas tu dengar pula dengan ciri makhluk. Dengan sebenarnya bukan dengar, tapi Allah yang bagi dengar. Dengan Allah Ta'ala jadikan alat mendengar untuk telinga kita. Macam tu Allah Subhanallah. Jadi beza ke orang Ta'ala mendengar, kita mendengar? Beza bumi langit. Pasal mendengar tu atas umum nama sifat. Sifat. Dia tak siapa yang bersifat itu, ya Allah. Jauhnya. Antara yang memang memiliki sifat dan siapa yang dianugerahkan sifat. Khasnya mendengar melihat. Kita sebut ni kalam ni. Siap. Ya Allah Ta'ala dengan kalam dia, dia boleh menceritakan apa dia nak cerita. Satu memang sabit kalam dia. Siap. Kesembilannya sami, artinya mendengar. Adanya Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala dengar ada dia. Ini kita bicara dah, dengar ada pasal Allah, zat dia mawujud. Lagi dah mendengar. Oh, disebut takat tu ya. Okey, apa alasan dia kata Allah Ta'ala mendengar? Kerana jikalau tiada ia bersifat dengan sami, nescaya bersifat dia asam, saya dia tuli, subhanallah. Artinya yang tuli, maka nyatalah ia kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Antara makna kaya tu mestilah untuk supaya dia tak hajat pada sesuatu, mesti sabit sifat sami, sifat sama ada dia, dengan tu dia sami. Kita belajar dulu CP ni, iza sabatalahu samu fahuwa sami'un. Jikalau tiada bersifat sama, nescaya bersifat asam. Yang tuli, maka nyatalah ia kaya daripada tiap-tiap orang yang lain. Ke-10, basir, artinya yang melihat. Melihat adanya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala dia lihat ada dia, zat dia. Dan jikalau tiada ia bersifat dengan sifat basir, hujah sekali lalu, kalau dia tak sifat basir dan saya bersifat yang a'ma, maksudnya yang buta. Artinya yang buta, yang tiadalah ia kaya daripada tiap segala barang yang lainnya. Ke-11, mutakalim, artinya berkata-kata adanya Allah Ta'ala. Adanya berkata-kata tu bagi Allah Ta'ala. Dan jikalau tiada ia berkata-kata, nescaya bersifatlah abkam, terjemah dia bisu yang keluh, maka tiadalah ia dikatakan kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Atau kita sebut lepas, kaedah ulama kita sebut dengan mestilah ada pada Allah Ta'ala sifat yang boleh menolak daripada dia sebarang sifat naqais, sifat kekurangan. Masuk kekurangan tu apa? Nanti dia akan berhajat pada hak lain untuk menyempurnakan segala keperluan dan kehendak dia. Jadi mesti sabit pada dia sama, basar, kalam. Itu antara lain lah kita pernah bicara itu. Baik. Itu yang 11 tu. Wujud, kidam, baqa', mukhalafahan lil hadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah tak masuk dalam ni. Sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, muridan, ait, kaunuhu sami'an, basiran, mutakaliman. 12. Nafsiyah 1, salbiyah 4, dia 5 tapi 4 je kita ambil. Waktu ma'ani pun yang ujung. Sama, basar, kalam, maknawiyah yang ujung. Sami', basir, mutakalim. Okey, siap. 4, wadaniyah tak masuk. Wadaniyah masuk dalam iftiqar kullu ma'adahu ilaih. Baik.
Kerana wajib berkehendak kepada menjadikan maka semua. Yang ketiga, harus ia berbuat segala sesuatu dan harus ia jatuhnya segala hukumnya itu. Baik. Apa sih baca ni? Rajak ke? Enam harus. Adapun enam yang harus itu, pertama harus ia berbuat segala kemungkinan. Baik. Yang ni nak masuk harus kan pula. Adapun yang harus itu, selalu kita sebut satu, tapi kita ni disenarai 10. Jadi 6 daripada ni masuk istighnaq, 4 daripada 10 tu masuk dalam iftiqar. 6 yang harus itu, pertama harus ia berbuat segala kemungkinan. Antara harus ni apa dia? Harus orang Ta'ala buat benda kemungkinan. Tiada wajib. Yang kedua, harus tiada perbuat, tiada juga. Harus perbuat tiada juga wajib. Harus tiada perbuatnya, ini sesuatu tiada. Satu benda yang memang tak ada, harus pada dia untuk Allah tekalkan yang tiada tu tiada. Harus juga. Maka jikalau tiada harus, kalau Allah tak harus, yang tiada tu tetap dikekalkan tiada, dan nescayalah wajib ia. Kalau tak kata harus, nescaya wajib-wajib atau mustahil ia. Maka nyatalah ia kaya daripada setiap barang yang lain je. Kerana wajib berkehendak kepada yang menjadikan. Kerana kalau kata wajib atas dia untuk jadikan satu, maksudnya ada yang mewajibkan dia untuk menjadikan. Kalau mustahil buat sesuatu, maksudnya ada yang boleh menegah dia dan memustahilkan dia untuk membuat sesuatu kehendak dia. Maka dia bukan Tuhan, masa tu. Pasal ada yang mewajibkan dia, ada yang memustahilkan dia. Jadi Allah Ta'ala ni harus untuk dia buat apa-apa yang nama mungkin. Yang itulah menunjukkan ghani dia. Siapa? Dia boleh buat apa sekehendak dia, tiada siapa boleh menghalang dan tiada siapa boleh memaksa dia untuk dia buat sesuatu. Itu kata dia kaya. Maka ia sempurna ketuhanan itu ketika harus ia berbuat segala sesuatu itu. Dia kata setiap satu apa dia nak buat harus, itulah menunjukkan kata dia kaya. Dia tak ajak apa-apa, tiada satu boleh memaksa, membuat atau meninggal buat sesuatu. Itu ghani. Dah harus ia menjatuhkan segala hukumnya itu. Dah harus Allah Ta'ala untuk jatuhkan, untuk dilaksanakan segala ketentuan dia. Keempat, harus tiada perbuatnya. Keempat, harus tiada perbuat oleh Allah Ta'ala akan segala ketentuan dia. Ya. Itu masuk umpah jatuh tu. Harus tiada dijatuhkan segala, maksud jatuh ni tiada diperlakukan segala hukumnya itu. Tak menghukum tu, tak apa yang masuk hukum ni, apa keputusan dia, apa keputusan dia keputusan dia nak buat, harus untuk dia tak buat apa yang dia walaupun asalnya keputusan nak buat, tak harus. Kalau tak harus, berarti ada yang memperwajib, ada yang memustahilkan untuk dia buat. Itu mustahil tu. Maka jikalau mengambil faedah pula, jikalau Allah Ta'ala mengambil faedah pada suatu perbuatannya dan segala hukumnya itu, nescaya tiadalah ia kaya daripada segala barang yang lain. Kalau Allah Ta'ala ambil faedah, berarti dia tak kaya, pasal dia ambil faedah. Subhanallah. Ada dasar kita belajarlah dulu ni. Dia cuma istilah ulangan pasal dia nak kaitkan dengan istighnaq dan iftiqar tu. Jadi kalau dulu kita belajar dari sudut apa yang wajib, sifat salbi, pandang pada sudut ni salbiah, ni nafsiyah, salbiah, ma'ani, manawiyah. Adapun yang ni kita pandang dari sudut istighnaq dan iftiqar. Jadi angle yang berbeza, itu je. Ambil daripada bahan yang sama dengan apa kita telah kicau ke depan. Jadi nak ingat tu sebelah. Baik.
Jikalau mengambil faedah ia kepada segala perbuatannya dan segala hukumnya, nescaya tiadalah ia kaya daripada tiap segala sesuatu barang yang lainnya. Kelima, harus ia menjadikan segala yang ada ini dan harus menjadikan kuat itu. Ya. Dan boleh memberi bekas keenam, dan boleh memberi bekas keenam, harus pula ia tidak menjadikan kuatnya. Yang keenam, harus tak menjadikan kuatnya. Harus menjadikan, ini mustahil. Harus pula ia tiada menjadikan kuatnya, dan manakala boleh kuat segala yang dijadikannya itu bagi pada makhluk tu, dah harus menjadikan kuat itu. Maksudnya harus Allah Ta'ala menjadikan kuat yang ada pada makhluk, dan boleh memberi bekas sebab harus Allah Ta'ala nak bagi bekas dengan sebab makhluk atau tak beri bekas. Keenamnya, harus pula ia tiada menjadikan Allah. Kelimanya, harus ia menjadikan segala yang lain yang ada ini dan harus menjadikan kuat itu, dan boleh memberi bekas, dan boleh memberi bekas. Yang keenam, harus pula ia tiada menjadikan kuatnya. Jadi yang keenam, Allah Ta'ala tak jadikan kuat pada makhluk dia, harus juga. Itu je sebenarnya dia sebut. Dan manakala boleh kuat segala yang dijadikannya itu memberi bekas. Baik, kalau andai kata Allah Ta'ala buat makhluk ni bila dah kuasa, gajah ni ada kuasa dia sendiri. Kalau macam ni lah faham tauhid, nescaya tiadalah Tuhan itu kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Istilahnya Allah Ta'ala tak goni. Maksud apa? Ada makhluk yang bila dia buat, makhluk ni tak hajat pada dia, makhluk tu lah goni pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Mana ada makhluk yang akan boleh berlepas diri pada Allah Ta'ala? Mana ada? Subhanallah. Subhanallah. Kaya daripada tiap segala barang yang lain. Kerana berkehendak Allah Ta'ala itu kepada tolong kuat segala yang dijadikannya pada setengah perbuatannya, seperti makan boleh mengenyangkan. Kalau makan itu sendiri boleh mengenyangkan, makan banyak boleh mengantukkan, dengan sendirinya tiadalah dikehendaki Allah Ta'ala. Maksudnya Allah tak dikehendaki dah. Lepas tu, dan tiada dengan kuasa, dan Allah Ta'ala ni tiada dengan kuasa Allah Ta'ala, bahkan kuasa makhluk yang ada pada makhluk sendiri yang Allah Ta'ala bagi jadi. Tiada dengan kuasa Allah Ta'ala menjadikan kenyang itu. Tiada dengan kuasa Allah Ta'ala menjadikan kenyang itu. Kalau jadi dengan sendirilah, baca balik, nak faham ayat dia tu saja. Ada benda berakidah kita dah cerita dah pun. Nak faham bahasa dia tu. Manakala boleh kuat segala yang dijadikan itu memberi bekas, nescaya tiadalah Tuhan itu kaya daripada tiap segala barang yang lain. Kerana berkehendaklah Allah Ta'ala itu kepada tolong kuat segala yang dijadikannya pada setengah sebahagian perbuatannya, seperti makan boleh mengenyangkan. Ia makan ni sendirinya kan, mustahil. Dengan kehendak Allah Ta'ala dan dengan kehendak Allah Ta'ala. Okay. Nisbah akidah dia betul, semua dengan kehendak Allah Ta'ala, tapi dia memungkinkan boleh mengenyang sendirinya. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Seolah-olah kenyang ni di sendiri dia sendiri boleh menjadi efektor kepada kenyang.
Dan tiada dengan kuasa Allah Ta'ala menjadikan kenyang itu. Dia tak intikad yang menjadikan kenyang tu Allah, bahkan makanan. Dan demikian lagi, api mengangus ia dan air membasahkan dan memutuskan, dan cahaya menerangi, dan kayu dan kain menutup aurat, dan ubat, kain untuk menutup aurat, ubat untuk menyembuhkan penyakit, dan racun yang membunuh, dan mati yang menjadikan dan mani. Anu mata pun halus sangat. Dan mani yang menjadikan anak, dan biji-biji yang menjadikan batang-batang pokok, dan akar, dan daun, dan cawang, dan ranting, dan bunganya, dan buahnya, atau diamnya sekalian makhluk itu yang menjadikan sekaliannya itu sendirinya. Tiadalah kuasa Allah Ta'ala, maka itu mustahil. Yang ni sebab kita duk belajar dalam akidah, makhluk tak boleh bagi mudarat manfaat. Makhluk ni laluan saja. Ambil bahasa laluan tu lah. Pasal itu kaedah paling mudah lah. Nak ajar, nak bagi kita faham. Untuk kita faham akidah ni, yang makhluk laluan, tetap laluan. Sampai bila-bila pun laluan. Bukan hakiki makhluk buat. Kita hanya buat dari satu sudut. Nampak macam kita ikhtiar, tapi sebenarnya bukan ada apa pun kita buat. Bahkan semua datangnya daripada Allah Ta'ala. Dia lah pembuat hakiki. Baik. Jadi kalau anda kata dibuat api, air, apa semua, air, api, apa saja yang ada pada makhluk ni dengan zat dia sendiri boleh memberi bekas dengan zat dia sendiri. Salah tu, bab akidah tu, salah besar. Bahkan dari segi istilah dia boleh jadi syirik, kufur. A'udzubillah. Maksud apa? Istilahnya menduakan Allah Ta'ala. Istilah menduakan Allah Ta'ala buat makhluk, untuk memahamkan makhluk boleh buat makhluknya perbuatan sendiri. Salah besar tu. Salah besar. Baik, maka yang itulah kata dia, boleh makhluk ni dengan diri dia sendiri, zat dia sendiri, ada kuah sendiri, boleh buat sesuatu. Itulah mustahil sekiranya itu dijadikan. Yang mana pula? Betul kan? Maka iaitu mustahil kerana sekaliannya itu dijadikan oleh kudrat Allah Ta'ala dan iradah Allah Ta'ala belaka semuanya. Tiada dengan tolong yang lainnya. Demikianlah adanya. Maka adalah aqaidul iman. Okay, siap. Selesai itu. Itu sebenarnya dia nak refer balik apa kita dah belajar satu. Cuma pandang pada sudut isyana iftiqar. Maka adalah aqaidul iman itu artinya. Baik, nak balik pada istilah aqaidul iman, simpulan iman. Pasal apa panggil simpulan iman? Dia ada ibarat macam ada banyak benda, banyak elemen, lepas tu ikat. Jadi apa wujud tidak baqa' mukhalafah dan hadis. Atau kita bercakap istighna ni, ada istilah iftiqar. Istighna ni wujud tidak baqa' mukhalafah dan hadis. Qiyam bi nafsih, itu sama' basar kalam, sami' basar mutakallim 11. Lepas tu iftiqar tu ada 9. Apa dia? Wadaniyah, kudrat iradat, ilmu hayat. Itu qadiran muridan aliman hayan. 9 ni sebab kenapa makhluk semua pasti akan berhajat kepada Allah Ta'ala, tiada pada yang lain. Itu sekali lalu. Jadi inilah dipanggil aqaidul iman. Artinya simpulan iman yang dia terkandung pada perkataan kaya Tuhan. Jadi kita belajar semua tu wujud kita baqa', mukhalafah lil hadis, qiyam nafsi. Jadi kalau atas angka istighna tu 11, istighna iftiqar tu 9, campur dua-dua tu semua tu dalam kata sifat Allah Ta'ala. Ya. Pertama ni kaya daripada setiap satu barang yang lain, yang 28 iaitu 11 daripada tak disebut 28 je nah. Selalu kita sebut 11. Yang ni boleh jadi 28.
iaitu sebelah daripada yang wajib. Sebelah yang wajib lah, betul. Sebelah yang mustahil dah 22, iaitu lawan bagi sifat yang wajib menjadikan dia dah 22, dah pula 6 yang harus menjadi 28. Yang terkandung ia pada kata Tuhan itu kaya Tuhan itu daripada tiap-tiap sesuatu yang lain, segala barang yang lainnya, iaitu 6 yang wajib seperti yang telah sudah dahulu itu perkataannya, maka fahamkanlah oleh kamu baik-baik. Jadi angka kita belajar kitab dan kitab ni lagi besar lah. Masa harus tu dibagi sampai 10, ada 6 belai serentak. Ya. 6 wajib ni. 6 wajib seperti yang telah sudah dahulu. Pada kata kaya Tuhan itu daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya, iaitu 6 yang wajib seperti ini. 6 ni 6 yang harus tu lah. 6 ni mesti, bila sebut kata harus pada Allah Ta'ala, 6 ni wajib. Wajib ni bukan wajib akli. Wajib ke mana? Mesti sabit 6 daripada 10 untuk yang ni sabitkan ke Allah Ta'ala, yang telah dahulu tu. Jadi kalau perhati tu boleh jumpa yang tinggal lah itu. Boleh jumpa? Nanti simak. Jadi 8. Ha? Semua 10 tak dalam bab harus. Kan ada yang nombor 3, nombor apa tinggal? Nombor 5 tinggal. Sini nombor 5 apa? Keempat, kelima. Situ lah katanya. Itu tak ada itu. Itu nombor 5 itu kan. Yang kita tengok 10 sifat harus tu. Dia dah tu. Alhamdulillah. Tak cari kitab pun jumpa dah. Mana tertinggal tak? Kan ada itu yang 10 tu. Pasal tahu itu. Yang kitab kita ni muka surat. Ada cerita harus tu. Lama dah. 14, 15 tak? 15 tak? 15. Kitab yang baru ni 15. 15 juga. So yang bekas kuatnya 7 bawah. Ketiga, harus ia berbuat perbuatannya dan segala hukumnya, tiada mengambil faedah. Keempatnya, harus tiada menjadikan segala yang ada ini dengan kuatnya, dengan tiada boleh memberi bekas kuatnya itu. Yang kelima tak ada kan? Apa dia? Harus dia menjadikan makhluk dengan ada kuat tu. Lima, harus. Boleh je dia nak jadikan makhluk dengan pada makhluk ni ada kuat pada diri dia sendiri kan? Boleh je dia nak buat. Tapi dia tak buat itu. Tu nombor 5. Jadi 6 ni lah yang wajib ni. 6 ni 6 yang harus tu. 6 daripada yang harus tu, yang telah sudah dahulu itu perkataannya, maka fahamkanlah olehmu baik-baik. Jadi yang ni lebih pada kira balik apa yang dah belajar dulu. Tak ada benda heavy, cuma mengingat balik yang lepas, betul macam mana nak pandang pada sudut istinaq iftiqar. Formulasi selalu dengar, kita dengar 11 saja, yang ni sampai jadi 28. Macam mana boleh dapat angka tu, itu je. Kena perhatikan tu. Okey. Adapun dikata berkehendak pula, ini khas masalah iftiqar pula. Adapun dikata berkehendak kepada Tuhan itu, tiap-tiap segala barang yang lainnya itu, wajiblah bagi Tuhan itu ada 9 sifat yang wajib, dan mustahil segala lawannya 9 dan 18. Dan dia itu 9 juga. Yang pertama hayat. Dia mula dengan hayat dulu. Hayat artinya hidup adanya Allah Ta'ala, dan jikalau tiada ia bersifat dengan hidup, saya bersifat mayat. Saya tak syarah tu. Artinya mati, maka tiadalah berkehendak kepadanya tiap-tiap segala barang yang lainnya. Yang kedua ilmu, artinya mengetahui adanya Allah Ta'ala, dan jikalau tiada ia bersifat ilmu, saya bersifat jahil. Dan artinya jahil ni bebal babe, tiada mengetahui
tu terjemah bagi bebal babe tu, maka tiadalah berkehendak kepadanya tiap segala barang yang lainnya. Dan ketiganya iradah, artinya menghendaki, dan jikalau tiada ia bersifat iradat nescaya bersifatlah dengan karhun, artinya benci. Tiada menghendaki maka tiadalah berkehendak kepadanya tiap segala barang yang lainnya. Yang keempat kudrat, artinya kuasa menjadikan sesuatu dan kuasa pula menidakkan dia sekalian yang ada ini. Dan jikalau tiada ia bersifat dengan kudrat nescaya bersifat ajzun, artinya lemah, maka tiadalah ia berkehendak kepadanya tiap segala barang yang lainnya. Nescaya makhluk tak berhajat pada Tuhan yang lemah. Yang kelimanya hayyun, artinya yang hidup adanya. Ada hayat tentu sambil hayyun maknawiyah dia. Adanya itu. Dan jikalau tiada ia bersifat dengan yang hidup nescaya mayat. Dan artinya yang mati, maka tiadalah ia berkehendak kepadanya tiap segala yang lainnya. Yang keenamnya alim, artinya yang mengetahui adanya Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala ni ada dia dengan ada yang ada ilmu, ada mengetahui. Dan jikalau tiadalah ia bersifat dengan alim, nescaya bersifatlah ia dengan jahil, artinya yang babai, maka tiadalah ia berkehendak kepadanya tiap segala barang yang lainnya. Yang ketujuhnya murid, artinya yang menghendaki adanya Allah Ta'ala. Dan jikalau tiada ia bersifat dengan murid, nescaya bersifatlah karihun, bersifatlah ia karihun, artinya yang benci, maksudnya yang tak ada kehendak dia. Yang benci dengan mana tiada menghendaki sesuatu jua pun, maka tiadalah ia berkehendak kepadanya tiap-tiap yang lainnya. Kalau dia tak ada kehendak, semua kena ada kehendak makhluk baru ni nak jadi. Bukan Tuhan lah dia, makhluk dia serupa kita lah. Subhanallah. Yang ke-8 qadir, artinya yang kuasa. Dan jikalau tiada ia bersifat dengan qadir, saya bersifatlah ajiz, artinya yang lemah. Ajiz tu maksudnya lemah, maka tiadalah ia berkehendak kepadanya tiap-tiap segala barang yang lainnya. Yang ke-9 wahdaniyah, artinya asa adanya Allah Ta'ala itu. Dan jikalau tiada ia bersifat dengan wahdaniyah itu, nescaya bersifatlah ta'addud, artinya berbilang-bilang. Ia dua, tiga atau lebih, maka tiadalah ia berkehendak kepadanya tiap-tiap segala barang yang lainnya. Dari tak satu berpecah lah makhluk. Satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, subhanallah. Satu je ilah ni. Tiadalah berkehendak pada segala yang lainnya. Itulah 9 sifat yang wajib bagi zat Tuhan kita Maulana Jalla wa Azza itu. Mustahilah segala lawannya yang terkandung pada kita berkata tiap-tiap segala barang yang lain kepada Tuhan itu. Dan 4 pula daripada segala yang baharu yang masuk ia pada kata berkehendak. Jadi yang itu 9. Kemudian kata dia masuk 4 pula daripada yang harus ni, yang masuk pada kata berkehendak tiap-tiap segala barang yang lainnya kepada Tuhan itu, iaitu ada 4 lagi tambah daripada yang harus ni. Apa dia? Pertama, harus adanya segala alam ini, tiadalah ia qadim. Jadi alam ni baharu, dan baharu ni tu harus. Jadi dia bukan qadim satu. Alam tu bukan qadim. Yang keduanya harus tiadanya segala alam ni. Harus alam ni akan ditiadakan. Maka manakala harus adanya, harus adanya binasa tu. Kalau ada harus binasa, itu saya baca tu, langkah tidak. Maka manakala harus adanya, maka berkendalah ia kepada Tuhan itu dan tiap-tiap segala yang lainnya. Dan saya setiap yang lainnya akan berhajat pada sesuatu. Siapa? Binasa, mesti ada yang membinasakan. Dan jikalau qadim ada alam ini, kalau alam ni qadim pula, nescaya tiadalah ia berkehendak padanya, pada yang menjadikan. Mustahil juga. Tiap-tiap segala barang yang lain. Dan manakala tiada ada alam ni, nak kata alam ni tak ada, maka tiadalah boleh berkehendak kepada Tuhan itu tiap-tiap segala barang yang lainnya. Siap. 2. Yang ketiga, harus kepada Tuhan itu menjadikan sekalian yang ada ini dengan serta segala perangainya.
Ini tengok dalam mungkinat tu pun disebut dah tu. Maksud segala perangai ni segala tabiat. Dia buat satu makhluk dengan tabiat dia. Jadi seolah-olah tabiat tu beri bekas. Ni sebab Allah Ta'ala nak buat boleh je. Tiadalah memberi bekas segala perangai. Tapi yang ni dia buat dengan tidak memberi bekas. Segala sesuatu itu seperti perangai api api umpamanya tiada boleh mengangus sesuatu yang kering. Yang keempat, harus tiada dijadikan segala perangainya makhluk ni. Dan jikalau boleh seperti perangainya dan memberi bekas dengan sendirinya baik. Siapa dia tak buat gitu? Kerana kalau dia api ni buat api-api sendiri, zat api boleh mengangus, nescaya tiadalah ia api ini berhajat kepada Tuhan kepada Allah Ta'ala itu. Setiap sekalian yang lainnya, nescaya taklah semua makhluk akan berhajat kepada Allah Ta'ala. Keadaan tu mustahil. Kerana terkayalah ia makhluk ni dengan segala perbuatannya, perangainya makhluk, tabiat dia sendiri, makanya telah terkandung pada kata berkehendak kepada Tuhan itu tiap-tiap segala barang yang lainnya, maka menjadilah 22 simpulan iman. Mana 22? 9 wajib, 9 mustahil, 18, 4 yang harus. 18 tambah 4 22. 22 simpulan iman, iaitu 9 daripada yang wajib tu, 9 daripada yang mustahil dan 4 daripada yang harus, menjadi 22. Maka yang 22 ini dihimpunkan dengan dua kalimah, dengan 28 yang dahulu daripada kaya Tuhan dengan istighnaq ni, daripada tiap segala barang yang lainnya, menjadi 50 simpulan iman dalam la ilaha illallah tu saja. Selalu kalau kita belajar kitab lain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 50. Yang ni la ilaha illallah tu saja dah jadi 50. Dan terhimpun sekaliannya itu pada kata la ilaha illallah, maka adalah maknanya la ilaha illallah itu la mustaghniya an kulli ma siwahu. Lepas tu wa muftakiran ilahi kullu ma adahu illallahu mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilahi kullu ma adahu. Nak cerita apa? Makhluk ni takkan ada sifat terhajat pada satu, kaya pada setiap satu, semua makhluk berhajat pada dia, melainkan Allah jugalah yang bersifat kaya pada setiap satu, yang makhluk takkan berhajat pada dia. Jadi dua-dua tu diartikan dengan makna uluhiyah. Apa dia? Ilah tu dengan makna uluhiyah, cuma nafi ilah ni daripada makhluk. Makhluk tak ada sifat uluhiyah tu sama sekali, melainkan Allah. Allah apa? Allah lah zat yang pada dia ada segala sifat uluhiyah. Artinya tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan tiada berkehendaklah kepada Tuhan itu oleh tiap-tiap segala yang barang yang lainnya, melainkan Allah Ta'ala juga itulah Tuhan yang kaya ia daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya, dan berkehendak ia oleh tiap-tiap sekalian barang yang lainnya itu. Siap. Itu rumusannya. Jadi la ilaha illallah 50 atas kaedah kitab ni. Maka hendaklah dipahamkan baik-baik akan maknanya itu akan perkataan ini. Maka kerana inilah berkata Syekh As-Sanusi rahimahullah ta'ala dalam syarah kitabnya Ummul Barahin, wa qad nassal a'immatu ala annahu la budda min fahmi ma'naha wa ila la yantafi' biha sahibuha fil inqazi min al-khuludi fin nar. Dikata, dan sesungguhnya telah menyatakan segala imam-imam, ulama-ulama dalam bab akidah ni yang jadi ikutan kita. Bab imam ni mesti terjemah imam ikutan kita, yang kita dah ikut dia tu imam. Bahawasanya adalah tak dapat tiada daripada faham akan maknanya. Tak dapat tidak, mesti faham makna. Dengar elok, faham makna, bukan faham terjemah, mesti faham makna. Apatah lagi boleh faham huraian satu-satu. Masya-Allah, bestnya. Tapi atas rumusan bukan dapat tu kita belajar ni. Yang lepas belajar tafsil, ni belajar ijmal. Apa ijmal? Sebut berapa-berapa masuk ni. La ilaha illallah 28. La ilaha illallah ni ba istighnaq 28, iftiqar 22. Campur jadi 50. Yang tu nak kena ambil formula tu sikit. Tu je.
Jadi kena faham betul-betul makna dia, bukan terjemah. Dan jikalau tiada ia faham, maka maknanya dua kalimah ini, nya itu apa? Dua kalimah syahadah ni ataupun dua ini ialah istighna dan iftiqar tu, nasihat tidak boleh manfaat dengan kalimah ini orang yang mengatakan daripada kekal. Dengan kalimah itu orang yang mengata daripada kekal. Dia tak boleh nak beri manfaat daripada kekal di dalam neraka, daripada dalam neraka. Allah. Jadi kalau orang sebut memang tak faham apa-apa ni, belum tentu boleh melepaskan dia daripada api neraka. Orang yang memang boleh jamin lepas sungguh, istilah dalam Arab pun disebut najat, dapat najatun, dapat kelepasan daripada api neraka ni, dengan syarat masih betul akidah dia. Tambah pula dengan betul faham ni apa yang masuk dari istiqdah iftiqar ni dengan apa syarah ulama. Boleh pula buat ta'at zuhir pula dalam keadaan sentiasa menepati piawaian yang dikehendaki dalam syarak untuk mengesahkan ibadat dia, zuhir dan batin dia. Ya. Dan kata Syekh Muhammad Al-PJJ, ni PJJ pula, itu pinjanya Panjiji, ni PJJ dalam Hasyiah Sanusi. Pasti macam ada je PJJ ni kat rumah. Kalau PJJ tu memang tak senang. PJJ ada tengok tu satu hal. Ada kata macam ni, li'anal ulama radhiyallahu ta'ala anhum qad ittafaqu ala annahum man jahila ma'naha ala annahu man jahila ma'naha la hazza lahu fil Islam bal huwa minal kufar, na'udzubillah, majusiyin. Ya Allah, la tu'kalu zabihatuhu wa la tahillu munakahatuhu, la tarisu wa la yurasu. Siapa dengar ni kalau tak mau tobat menyanyi sajalah. Bukan saya kata, saya tolong baca ayat dia. Artinya kerana bahawasanya segala ulama yang telah radhiyallahu ta'ala anhum, ulama-ulama ni di atas kata mesti kena kenal, wajib, perintah pun mesti kenal. Para ulama ni berkata mereka itu sesungguhnya telah muafakatlah sekalian mereka itu ulama atas bahawasanya barang siapa orang yang beban, yang tak kerti, bodoh, bengong, yang tiada tahu ia akan makna dua kalimah syahadah ni, tak faham untuk istighna iftiqar tu, tak erti apa bala ni, nescaya tiada diperoleh baginya pada agama Islam ini, akan tetapi nescaya tiada perolehnya baginya pada agama Islam ni, tiada peroleh, tak ada habuan dia dalam agama Islam. Kalau tak faham la ilaha illallah, tak ada habuan dia dengan Islam sebenarnya. Pasal tak ada satu habu benda pun bahaya Islam yang dia faham pun dia Islam. Islam pakai hujung Melayu, Islam masuk Jawi. Islam pasal kecil-kecil dah kena azan iqamat, dah kena buat kekah. Satu sudut je memang dapat agama Islam, tapi itu saja ke Islam yang nak dipelajari. Kalau tak faham apa sepatutnya kena faham makna la ilaha illallah ni, apa disebut tadi, tiada diperoleh baginya habuan tu, tiada diperoleh baginya, tiada perolehnya baginya, tiada diperoleh baginya, maksudnya tiada boleh, tak ada apa-apa habuan. Asal bahasa Arab tu wala tahillu, la hazza lahu fil Islam, la hazza kita baca, tak ada apa-apa habuan. Hazza maksudnya habuan. Tiada peroleh baginya pada agama Islam, tak ada peroleh apa-apa. Allah. Bahkan istilahnya cuai pergi belajar, apa sepatutnya kena belajar, bahkan pelajaran tu wajib dipelajar. Walaupun terpaksa pergi belajar dan belayar untuk pergi belajar jauh-jauh, wajib pergi belajar, fardu ain. Jadi tak ada apa habuan dalam Islam. Oh dengar tu takut dia dengar ni. Lagi akan tetapi dia ni orang kafir majusi. Oh, pasal apa? Hukum disebut kafir majusi ni nisbah tak kena yang Allah Taala, tak faham kafir majusi. Tadi kena dah ayat apa? Tak balik budak-budak, orang gila. Pasal tak ada akal. Ni ai kafir majusi. Oh, lagi kasar.
Tujuan ulama sebut macam ni dia bukan nak mengkafirkan orang, tapi dia nak tahzir supaya pergilah mengaji, jangan buat bodoh poyo itu, banyak orang kena belajar. Mudah-mudahan dia halukan kita untuk terus belajar ni, amin. Dipertemukan kita pula dengan guru yang betul tepat dengan kaedah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Dan bila dah hukum kafir majusi ni tiada dimakan sembelihannya. Memang ulama-ulama dulu kira ni kalau orang sembelih lembu. Saya kawan-kawan saya masa ngaji dulu pun ada, kalau ada orang jual daging apa, jual ayam di pasar, arwah patih pun bisa mengajar dia ada sebut bab macam ni. Kita nak beli ayam, kita beli ayam kat pasar dah siap proses dah. Tengok orang sembelih tu kata dia, ngaji tak ngaji, faham tak faham kita atas dia baca bab macam ni. Kata kalau tengok dia ni macam meragukan dia, semayang pun kita tak bisa tengok orang kampung kita, tapi tak bisa main mengaji, masjid tak bisa jumpa, pondok tak bisa mari, sekolah pun kita kenal mak opak dia, tak bisa duk hantar sekolah. Kalau pondok, kalau agama duk pergi sekolah kebangsaan tu pun teruk bukan main. Sak ponteng tak pergi sekolah, tak pergi sekolah, SPM pun tak lulus dah. Ngaji pondok tak, dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Untuk kerja sebelah yang untuk sama kaya dia. Itu apa? Mu nak beli kelah, beli ayam ni tu, mu sembelih. Tak mau pergi pasar tu sembelih, pergi dia proses. Proses tak apa, jangan pergi sembelih. Pasal apa? Kafir majusi sembelih. Tu buat makan. Arwah patih ingat saya kalau dia baca bab-bab macam ni, kalau dia bagi misal tu dengar pedih tu. Cuma jaranglah nak keluar. Tapi kalau dia baca kitab memang dia tolong syarah aja apa dalam kitab tu. Itu yang kami dulu pun ada satu ketika bila sampai dia baca bab-bab yang macam ni, janganlah pergi pasar pakai tak beli hak siap. Tak beli hak siap apa pergi sebelah. Pasal kita tak kenal dah. Kalau yang kita kenal tak apa, yang nampak kaki masjid apa tak apa. Memanglah ni pun yang kat Gero ni ada yang jual ayam lagi, ada geng-geng mengaji dulu. Memang yang jual ikan pun geng kami, geng pondok. Yang jual ayam pun geng pondok, pergi tengok, ustaz, okey, ayam, okey, tak apalah. Memang kita kenal. Subuh jemaah awal dengan kita. Di masjid. Kerana dia orang bangun awal lagi duk proses ayam tu subuh jemaah. Tu best. Sonok kita beli kalau nak beli ayam bawa kat dia pun. Kalau yang kuat ulu tu, memang dia ganji pondok pasal tumbuh tu. Allah SWT. Tu jual ikan. Tak beli kat online lah, beli kat demo lah. Support. Bukan Muslim. Pondok produk. Orang pondok kita. Kalau ada lebih RM1 tu orang tak payah lah. Kadang-kadang dia pula tak payah. Tak payah ini sedekah ke ustaz. Takkan kita hari-hari makan sedekah. Sedekah lah balik ke dia. Bagi ni nak ikan tu sekilo apa? 15. Bagi 20. Tak berapa pulang. Tambah. Support dia. Dan memang maju pun dia orang mereka. Best tak? Tu orang-orang macam ni, orang tak nak buka pintu hati orang pelanggan dia beli kat dia. Memang menang pun, timbang bertolak langsung, harga ni tak ada fikiran langsung. Kalau benda tak elok, dia kata tak elok. Kalau beli siput lah misalnya, siput lala, semalam pun makan lala kan. Tak faham betul lah. Kalau ada jual ni hari ni, kata dia hak tu semalamnya hak kemarin, kata dia hak kemarin. Hak ni hak ni. Hak tu murah sikit, kata dia. Yang ni sekilo 12, ni sekilo 8, kita jual 8, yang ni semalam. Dia sebut semalam tu, setengah orang tak ada campur tu. Sebab serupa ya kan tak. Ni hak semalam kena jual murah sikit, hak semalam. Sampai macam tu lah. Amanah dia tu. Tadi ikan wah, ni semua baru. Ini hak ni. Ni hak semalam. Ni semalam. Malah jatuh harga sikit lah. Kita jual itu. Kau nak ambil, borong ambil semua tau. Tak mau ni nak anu. Kita nak pergi tapi ada orang beli tu. Dia gitu. Dia tak campur sekali tu. Tengok saiz pun lebih kurang. Bubuh harga hari ni. Boleh ya nak buat itu, bukan haram pun kat dia. Tapi dia jaga kualiti dia berniaga tu. Memang kalau dia berniaga tu tak sampai pukul 12 habis tak. Pergi pukul 11 pergi pukul 12 tu kira hak ujung-ujung hak pecah-pecah perut orang tak mau dah. Ingat tu. Kalau lagi pukul 8 mula-mula dia buat turun ikan tu beratur orang beli. Tu. Nak cerita apa ni? Cerita sembelih tadi. Cerita sembelih. Sembelih.
Tambah pula Wahabi sebelah je nak makan. Nak makan? Allah. Itu susah. Masya-Allah. Tu yang jadi ulama kita ni pun tu lah, tak dia orang ni memang bukan kaki-kaki apa nak orang, tapi dia ada huduhnya perangai orang tak mahu ngaji ni. Jadilah. Baik. Jadi tak boleh makan sembelihan dia dan tiada halal menikahi akan dia. Oh, nikah pun tak boleh. Jangan duk kira comel tengok agama dia. Nikah pun tak bagi. Dan tiada boleh ia menerima pesaka. Pesaka pun tak boleh. Bila pesaka ni maksudnya ukur kapil tu. Dan tiada boleh dipesakai. Memanglah tak boleh pesaka, tak boleh dipesakai. Maksudnya kalau dia mati pun orang lain tak boleh pesaka, dia pasti mati hukum majusi, hukum orang kafir. Orang kafir tak boleh waris daripada orang Islam, orang Islam tak boleh waris daripada orang kafir. Memang hukum peraib macam tu. Akan hartanya itu oleh kerabat-kerabatnya yang Islam. Jadi kalau cerita orang ramai kan sehari mula orang kata kita macam-macam. Tapi masalah ni nak sebut macam ni. Ulama tulis kitab macam ni supaya kita beringat dan jangan jadi bodoh tu ya. Macam orang kata lah, hampa ni kalau tak kerti membaca menulis, hampa tak boleh kerja, tak ada masa depan. Oh macam tu lah. Padahal tak ada pun. Kaya elok ya. Hak kaya tu hak bodoh, tak pergi sekolah tu lah yang kaya banyak. Yang pergi sekolah ni kerja kerjaan, gaji banyak tu. Jadi kuli pula. Yang tak kerti menulis apa ni jadi bah. Tapi taklah kita bila belajar macam ni Nak kapir ke orang kan. Yang dia memang bukan kerja kita macam tu pun. Sebut tu tujuan nak bagi alert ni jelah tahzir. Jangan pergi jadi bodoh tu. Itu lah. Jadi kita ada sebut Wahabi bukan tujuan nak kapir-kapir ke orang. Kan? Tapi dia kata ni akidah ni salah, sesat. Tujuan dia jangan duk akidah sesat tu. Dia orang ni kadang marah kita sebut sesat apa tu. Dia orang duk kata kita sesat, okey pula. Ni kata dia paman Jahmiyah. Siapa dia yang Jahmiyah? Jahmiyah menafikan maksud yang ada pada Quran tu, menolak yang Quran tersebut. Tu Jahmiyah. Apa nak sebut? Betul dia kata lah kita ni apa-apa Yunani. Terjerat dengan ilmu kalam tu, dia kata kita terjerat apa ikut selamba ya. Bila kita tu suka Ustaz ni suka mengkapir kau kan. Melatah lah dia. Na'udzubillah. Kemudian waman lam ya'lam ma'naha fa huwa kafir mukhaladun finnar. Lagi kasar ni. Wa in shalla wa shama ramadhana wa hajja baitillahil haram. Tu yang kata bukan boleh pegang zahir ya. Akidah rosak. Ni ya. Tambah kita duduk akhir zaman ni. Kita boleh tengok buktinya. Disebut ni sebenarnya kalau zaman kita lah kita boleh tengok depan mata sebenarnya apa keadaan disebut. Nak ni kata. Barang siapa orang yang tiada tahu akan makna dua kalimah syahadah ni, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni, apa maksud? Kalau kita bicara istirna iftiqar apa ni, maka iaitulah orang yang kafir yang dikekalkan akan dia dalam api neraka. Dan jika ia semayang 5 waktu dan puasa pada bulan Ramadan dan haji ke Baitullah sekalipun, Baitullahil Haram sekalipun. Yang asal saya nak sebut tu yang kalau kita perhati masyarakat kita ada orang macam ni duduk sembahyang, puasa, haji, tapi dia kafir. Ada ke? Ada. Mana tahu? Tengok mulut dia cakap apa. Sembahyang. Dia boleh kata semua agama di Malaysia ni sama saja. Islam ke, Yahudi ke, apa Kristian ke, Hindu ke, kita sedang menuju untuk ke syurga. Tapi masing-masing ada jalan masing-masing. Tak gila je kan itu, nak mampu lah. Semayang lah. Menteri je. Baru dia bising bawa tu. Dia boleh cakap macam tu. Selama je macam tak rasa bersalah, relax je. Apa lagi yang naik haji? Ada yang disebut macam ni. Boleh berseronok, bersukan, bergembira, menikmati musim cuti. Tapi jagalah diri.
Boleh berseronok bergembira, terutama golongan remaja, tapi jangan lupa gunakan kondom. Ada menteri tu satu masa dulu disebutnya tu. Saya lupa ayat dia, lebih kurang itu lah. Jangan lupa menggunakan kondom. Dia nak cerita apa ni? Ada yang disebut macam ni. Dia kata boleh berseronok bergembira, tapi kena ada ilmu, jangan sampai mengandung. Dia kata. Bayang ada menteri cakap macam ni. Menteri orang Islam ni. Arab ni. Menteri kata ada hak, orang kafir ada hak masing-masing dia. Tu semua bahaya-bahaya tu. Orang kafir pun ada hak untuk nak minum arak. Bahaya. Dia kata tak ngaji akidah. No. Walaupun hang sembahyang, walaupun hang puasa. Perkataan tu boleh jatuh murtad. Tam bodoh tu satu, dia ulama sebut macam ni dah. Apa yang kita nak sebut ni, perzahiran percakapan dia tentang apa dia faham tentang Islam tu boleh membatalkan Islam dia. Pasal apa? Pertama, dia menghalalkan, dia kata berseronok bergembiralah, tapi jangan lupa pakai kondom. Apa maksud dia ni? Maksudnya dia kata nak berzina pun berzina lah. Zina lah, tapi seks selamat. Tu bahasa dia. Seks selamat lah itu. Kata kalau nak berseronok pun pastikan jangan sampai mengandung. Kena ada apa ni cakap macam ni. Kenapa? Semua agama adalah sama. Sama apa weh? Kataan ni kalau perhati, kalau memang kalau maksud dia nak menghalalkan yang haram tu, habis itu apa lagi? Nak kata apa? Macam mana pun atas kaedah syarak pastikan aja. Awak cakap macam ni pasal apa? Nak kata benda ni halal ke? Tambah dia bela diri, dia kata macam ni. Saya tak kata halal, saya kata boleh. Saya kata berseronok aja. Saya tak kata halal. Oh pula. Macam satu masa dulu kan, lama dah ni. Dia kata apa? Ibu-ibu tunggal. Dia kata apa? Darurat tak ada kewangan, boleh jual maruah dia. Jual maruah dia untuk menyara sara hidup. Gila ni. Dia, bila dipersoal dia, saya bukan kata halal, saya kata harus. Itu hang kata. Masya-Allah. Takut kita dengar. Yang ni betul lah orang kita cakap. Saja kita nak tunjuk kata di atas jahil tentang agama ni, jahil faham la ilaha illallah ni kan, dia kata ikut dan dia nak kata batu bahala tokoh ni semua bukan Tuhan, yang Tuhan ni hanya Allah. Jadi dia akan rasa lega kan. Dia terjahilnya tu, dia takkan rasa dia duduk dalam keadaan syirik ke, dalam kufur ke, dalam keadaan lalai ke, dalam keadaan isbat ma'budain ke, salah i'tiqad zat makhluk lain, makhluk dengan zatnya boleh memberi bekal, memberi mudarat, manfaat. Dia bukan faham apa benda salah tak salah dalam bab akidah. Kadang-kadang disibil pula, dia kata apa? Yang ni sifat ngaji sifat 20 ni menjadi masalah macam apa? Ni lah ngaji sifat 20, pergi kat kubur, sembah kubur. Apa benda kita ni? Duk belajar sifat 20, duk sibuk capal kat kepala. Apa benda? Pada dia tu salah besar. Yang duk kata Allah tak arah, tu lagi lah tak ada arah. Ini tak kata Allah tak arah, cuma jahil, tak kerti, tak faham. Sebab jahil yang tu yang besar Datuk Guru juga tahu ya. Jahil itu bahaya. Jahil itu zulumat. Jahil itu sebab jadi kufur. Macam mana miskin sebab boleh jadi kufur? Dia juga. Siapa? Dah miskin, antara celaka dia esok mencuri. Dah mencuri, aku halal untuk mencuri. Menghalalkan mencuri tu kafir. Rasul ada hadis sebut, Rasulullah kadal faqru an yakfura. Hampir-hampirlah kefakiran ni hampir-hampir boleh bawa pada kufur. Boleh jadi kafir. Pasal apa? Bila dia menghalalkan perbuatan mencuri dia tu. Khianat yang dia buat tu, dia halalkan. Kefakiran tu hampir-hampir boleh bawa kepada kekufuran. Na'udzubillah. Itu fakir ni, jahil ni, boleh bawa pada kekufuran. Pasal apa? Dia akan bercakap apa dia nak cakap. Dia akan i'tiqad apa dia nak i'tiqad. Dia akan berpahaman apa yang dia nak berpahaman. Pasal dia tak ada guideline, tak ada kayu ukur untuk mensepadankan percakapan dia, mensepadankan akidah dia. Alhamdulillah.
Dan lagi beberapa banyak perkataan ulama yang mengatakan demikian itu memadalah akan kita perkataan ulama yang 3 orang ni. Maka segala ulama yang lain tu pun demikian juga. Satu bukan gaduh bawa kitab banyak-banyak. Demikian juga perkataannya, mengambil dalil mereka itu daripada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan daripada hadis Nabi SAW. Tiada lagi hamba sebutkan di dalam risalah ini dalil Quran dan hadis itu. Kemudian daripada sudah mengetahui pada perkataannya pada kalimah la ilaha illallah itu daripada nafi dan isbat dan maknanya dan wajib dan mustahilnya dan harusnya, maka wajib pula diketahui oleh orang yang aqil baligh pada syarat mengetahui serta mengiktikadkan akan barang yang wajib pada segala Rasulullah. Alhamdulillah, bab ketuhanan habis dah kita. Kitab pun separuh ni. Alhamdulillah, satu sudut dah selesai. Selesai apa? Selesai baca lah. Lekat tak tahulah banyak dia. Mudah-mudahan jadi jugalah daripada tak lalu langsung. Ni ada kita ni doa tu yang mengaku je lah, tu yang banyak munajat, ya Allah doa macam kami mengaji habis dah. Satu sudut rasa lega dah habis mengaji. Dah selesai ke? Belum lagi. Kalau saya ngaji arwah Fatih pun dia kata apa? Kami lagi lah kau mengaji satu kitab. Dengan dia yang sehari 14 kitab, 15 kitab sehari. Kat dia sehari 15 kitab. Tu ngaji dengan orang lain sampai zaman saya dulu sampai 30 kitab sehari. Ada apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Apa nak sebut lah dia kata. Sebut tu dia lupa dah. Ada pesan dia datang mengaji tu. Oh ya Allah. Sebut tu dia lupa dah. 10 kitab, 1 kitab. Lupa dah. Nak kata mengaji tu, ngaji 1 kitab. 10, 15 kitab. Asal nak sebut kata kita ni satu sudut mengaji tu lepas dah. Amal belum lagi. Nak kata gini. Ni kita ngaji satu kitab. Fatih dulu saya mengadak dengan dia dulu. Memang sehari, kalau hari yang dia mengajar tu 14 kitab, 15 kitab. Dalam mengaji 15 kitab pun dia kata macam mana? Dia kata kita ni mengaji pun takat ni lah kata dia. Mengaji bukan tak boleh terang mana pun. 15 kitab lah tu. Tak boleh terang mana pun. Ulama dulu kau jenuh cedang daripada kita lah. Dengan amal memang kuat, kita pun boleh baca ya. Dia kata macam tu. Tu dia tu. Dia kata macam tu. Tambah kita satu kitab je. Allah rasa lekenya. Tu deh. Macam mana pun atas kaedah apa? Kalau kata boleh 40 kitab, 100 kitab hafal sekali pun macam mana apa kaedah dia? Sepatutnya lagi belajar, lagi reti macam mana? Lagi rasa fakir. Inilah sepatutnya buah yang jadi yang kita, akhlak yang akan terhasil bila kita mengaji apa dia? Makin rasa berhajat pada Allah Ta'ala lagi, makin rasa terlalu kerdil yang pencapaian kita apa yang sepatutnya dicapai. Nikmat mengaji itu satu dah. Kalau boleh nak bagi semua orang mengaji, macam mana kita faham betul tu nak bagi semua orang faham, dan macam mana kita boleh beramal tu kalau boleh nak bagi semua orang boleh beramal, bahkan kita mengaku kita pun amal tak terang mana. Tu kita hidup mesti atas prinsip tu. Memang kalau kita baca kitab-kitab lain pun disebut oleh ulama, memang tak boleh reda sekali dengan diri kita, rasa puas hati dengan pencapaian diri. Tak boleh. Walaupun contoh misalnya kita hafal Quran, baca Quran dengan selawat ribu-ribu juta-juta bohwi bahasa gitu dah. Sembahyang tak berhenti-henti, sembahyang pun dengan khusyuk hati. Hati tetap tak boleh ada rasa lega dengan apa kita buat. Bahkan kalau kita boleh taat kuat pun kata apa? Ya Allah, tiadalah aku buat ni melainkan semua limpah kurnia kepadamu. Kalau kau tak kurnia kepada aku ni, aku nak ingat kat engkau walaupun sedetik sesaat pun tak boleh. Tiada apa pada aku melainkan apa yang kau beri pada aku. Araftu Rabbi bi Rabbi, taklah aku kenal engkau ya Allah melainkan engkau yang kenalkan aku. Tu kataan sufi tu ulama-ulama kan. Sayyidina Ali, Araftu Rabbi bi Rabbi, aku kenal Allah Ta'ala ni dengan Allah yang kenal dengan aku. Betul pun. Kan kita mengaji, macam mana kita boleh mengaji? Allah bagi kita mengaji, Allah bagi kita berdekat kita mengaji, Allah bagi kita faham mengaji. Yang kita mengaji pun tak faham apa, faham ke dia. Jadi siapa bagi kita faham dia?
Tak boleh kita faham ke dia, melainkan dia yang bagi kita faham ke dia. Dan tak boleh kita boleh buat taat, melainkan dia yang bagi kita taat. Jadi jangan berbangga dengan penonjolan keterampilan, kebolehan yang ada pada diri kita, zat kita sendiri, dan juga sifat kita, perbuatan kita, pemilikan kita. Bahkan rasalah ni semua limpahan kurniaan daripada ilahi, yang kita tak ada apa sedikit pun, melainkan semua daripada anugerah dan pemberian dia. Hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Saya teringat mengaji perkataan hadza min fadli rabbi ni, mengaji kitab Fathul Wahab dulu lah. Pasal pengarang kitab tu, dia memang tulis lain sikit daripada kitab asal yang Minhajul Talibin. Dia dikaskan kitab Minhajul Talibin tu jadi Manhajul Tulab Zakaria Ansari. Dalam tu banyak dia sebut hadza min ziyadati, hadza min ziyadati, hadhihi min ziyadati. Ini tambahan aku, ini tambah aku. Daripada guru dia, pengarang guru dia yang tulis kitab tu, dia bagi ringkas. Ada yang dalam tu tak ada, dia buat perkataan dia sendiri. Dia kata ni tambahan aku, ni tambahan aku, ni tambahan aku. Tok guru sambil tu dia sebut, ni dia kata hadhihi min ziyadati. Kita ni ambil hadza min fadli rabbi. Allah yang bagi limpah kurniaan dekat kita. Cuma pengarang tu dia tulis hadhihi min ziyadati pasal dia nak menunjukkan amanah. Dia, kitab tok guru dia ringkaskan mana yang memang bukan perkataan tok guru dia, yang dia ringkas dia mengaku yang ni aku tambah, yang ni aku tambah. Kalau salah pun bukan salah tok guru, ni salah aku. Dia nak bertanggungjawab tu, bukan dia nak tunjuk diri. Sikit sanalah. Jadi insyaAllah kita sambung nanti akan datang ni, kita akan mula masuk bab Rasul pula. Nak perhati pula bab Rasul ni, apa yang kita nak kena belajar, apa nak kena tahu. Pasal yang ni pun kalau tak faham, cedera juga. Pasal apa? Cedera bab Rasul, cedera nanti bab ketuhanan. Mudahan dapat kita ada kelapangan untuk masa yang ada ni. Kalau ikut PKP tu tak lama dah kan. Dan rasanya kalau memang tak payah mana bab ni, tambah pula bab kerasulan ni dia tak susah mana macam mana bab ketuhanan dari sudut nak istidlal tu. Bab ketuhanan tu dia memang susah dari sudut nak buka hijab, macam tu kot bahasanya, nak bagi hadir hati tu memang kena bersungguh sikit. Mudah-mudahan diberikan kesungguhan kita tu, amin ya Allah. Lepas tu bab Rasul ni dia tak susah, insya-Allah kita boleh rasa nanti tak susah tu, boleh macam itu ya. Ada tempat-tempat dia nak kena peringat sikit, yang ni ada makna, jaga sikit, tak ni ada salah apa-apa. Ada tempat-tempat yang lubuk-lubuk dia, yang kita kalau lepas pandang di situ, kita rasa macam betul dah fahaman kita ke Rasul, kita tengok salah lagi. InsyaAllah mudah-mudahan boleh sampai kita ke situ. Ada soalan? Ustaz, dengar sikit. Saya dulu nak di kampung orang ni lah, orang yang ada jawatan sikit di kampung. Dia ada sembang arwah saya dulu dekat kedai lah, jadi kan. Dia kata macam ni, dia kata kalau kita ni ikut hukum Islam apa satu kita tak lebat. Tu orang-orang yang Ngaji ya? Ya ada mengaji lah tu, tapi bukan mengaji pondok lah. Depa tu kira geng-geng terkemuka lah di kampung. Saya dengar sendiri. Kalau kita buat Islam ni, apa kita boleh buat? Maknanya depa tu projek pinjaman, buat projek ni, buat projek ni. Kan ayah saya cakap lah, kita pinjam ni riba dia tak kena ni, tak boleh. Kalau kita semua ikut hukum apa satu dia buat. Tu saya dengar sendiri. Apa hukum orang macam tu? Dah mati lah semua orang geng tu. Allah. Mati dah orang ni. Bahaya. Itu yang kat kaedah kita, itu yang kena mengaji bab akidah dulu. Bila akidah tak ada, tiba-tiba diajar hukum syariat, dia akan rasa syariat ni beban. Itu masalahnya. Bila dia rasa syariat ni beban, tambah pula dia dah langgar dah hukum syariat tu. Kita kata riba, dia ada bergolongan dengan riba. Mengaji tauhid tak ada kan? Tak ada pula tu batas nak bertobat ke apa, tak ada. Bila kita kata ni riba, dia akan faham riba ni menyekat semua kebolehan yang ada pada dia. Itu yang jadi keluar itu tu. Kalau riba ni jadi semua haram ni, kita nak boleh buat apa?
Ni tak boleh sana, tak boleh ni, tak boleh ni, haram ni, tak boleh. Duduk saja di rumah lah. Oh, satu bahaya. Jadi kalau faham tu bahaya ni, bahaya apa? Pasal apa timbul cakap macam ni? Pasal apa? Akidah tu, dia tak faham siapa Allah Ta'ala, yang Allah turunkan hukum hakam ni. Pasal dia yang jadikan alam ni, tentulah dia tahu apa yang baik, tak baik untuk kita. Takkan kita tak percaya Nabi Muhammad SAW, dia yang bawa syariat ni, ya Allah cipta alam ni, Allah bagi buku panduan dan diri, macam tu kot bahasa dia. Manual book daripada dia untuk kita pakai. Dengan itu akan membawa kesejahteraan kat kita. Di atas tak ada iman tu, kita akan kata susahlah buku ni, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Itu masalah. Jadi ke orang yang tu, kena nak sebut inilah, kalau ada siapa bercakap kalau ni hidup ni, kena peringat lah dia tentang kesalahan cakap macam tu. Kalau orang yang dah mati tu, doa lah mudah-mudahan sebelum dia mati dia taubat kan, dia sedar kan, dia syahadah lain kan, dia sedar apa kesalahan ni, mudah-mudahan dah mati pun mudah-mudahan dapat keampunan Allah. Itu memang kaedah kita dalam masalah berdoa ni. Macam mana pun, yang mana dah hidup, jagalah jangan sampai bercakap macam tu. Yang ni juga kalau saya tengok tok-tok petani, berbelah petani ni, sama serupa ya. Kalau ada orang tanya-tanya hukum, kadang-kadang dia tanya hukum ni tanya yang berat-berat sikit. Bukan berat apa. Bila dia tanya hukum ni, kita nak bagi jawapan tu, nanti jawapan tu akan menyusahkan dia. Sebelum dia nak bagi jawapan tu, dia akan cerita bab iman dulu. Baru ni pun saya tengok Bapa Ali dalam Facebook lah, buka agak lah Facebook tu. Orang tanya macam ni. Tanya ni, masalah masuk hospital. Kan cara masuk hospital lah ni, duk masuk masuk air garam. Dia tanya lah, dia tanya bapa. Ada orang duk tanya, kata, macam mana nak solat duk di hospital, duk cocok buat air garam tu, kata, tu nak semayang macam mana? Kaifiat ada yang tak semayang langsung, kata. Ni saya bunyi petani. Ada yang tak semayang langsung, tu syukurlah. Ni ada nak semayang. Tapi ada nak semayang, tapi dia tak tahu nak semayang, tak tahu kaifiat semayang, tak, kerana tu tak semayang, kata. Jadi bagaimana kaifiat cara nak semayang, nak wuduk, sedangkan ada jago ni kalau ikut kaedah kita kena cabut tu baik, kata. Kalau ada situ tak boleh. Saya serah kat bapa jawab macam mana kaifiat ni. Yang jawab tu Bapa Liska tu. Dia kata, makasihlah dok tanya tu, tapi sebelum hamba nak jawab ni, nak cerita sikit, kata. Apa dia? Nak jawab ni boleh, tambah tapi takut zaman ni, takut benar, kata. Pasal orang zaman ni nak mudah-mudah. Kita dok cerita lagi jadi payah, dia mau tak saya nak terima, dia mau tak mau pakai. Jadi nak royak atik ni semua bab beriman. Itu dia. Iman ni bila Allah Ta'ala turun syariat, kita kena pakai. Pakai pula zaman ni banyak orang duk ajar hak mudah. Sedangkan kita ni ada peraturan, ada disiplin, kata. Ada peraturan yang kita kena turut, kata. Tak boleh nak buat pandai kita sendiri. Ada ulama tempat rujuk kita. Jadi mula-mula pasti ada iman dulu, kata. Yakin dulu ke Allah Ta'ala, kata ni syariat dia. Baru hamba nak jawab. Dah jawab terus, apa masalah tak? Dia bagi peringat bab iman tu. Dia jawab apa tu? Kita ni pertama nak sembahyang nak kena betul wuduk. Nak betul wuduk ni mesti air boleh kena rata semua tempat-tempat anggota wuduk. Orang fardu 4, muka, tangan, kepala, kaki. Bila ada duri masuk pun kena cabut. Jadi duri ni kena cabut. Tapi cabut kan 3 sehari, kalau 5 kali cabut bekak tangan. Mudarat pula. Itu dah cucuk, dah cabut, nak cucuk kelik. Lama-lama hacur tangan lah. Duduk pula sebulan. Itu je lah. Kalau ada memang mudarat besar, dia kata memang tak boleh cabut. Biar situ. Waktu nak wuduk ke mana? Basuh, mana boleh basuh? Basuh. Yang tak boleh kena tu kaedah kita kena tampar dengan tayamum. Kena tayamum. Itu dah habis wuduk, kena tayamum. Sebelum pergi basuh kepala, sapu kepala tu, bagi kering dulu tangan, kena sedia siap tayamum. Tayamum di muka dan tangan untuk tapuh hak tangan, hak kena jaga, hak tak boleh nak cabut tu. Lepas tu baru terus sapu kepala, lepas tu basuh kaki sembahyang. Dah kelik esok,
Dah kelik esok wajib qada sembahyang yang dalam keadaan gitu, pasal sembahyang tu sembahyang yang ghalib, yang nadir, yang tak cukup syarat, pasal wuduk tak sah, pasal ada benda menghalang air sampai dia kena di tempat yang wajib kena sampai air di situ. Sedangkan benda ni nadir berlaku, pasal bukan hari-hari masuk hospital. Ada kena semua hidup sekali ya, ada 2-3 kali. Nadir kal makdum, jadi dia kena qada semua sembahyang dia yang di sembahyang itu. Kalau sebulan pun sebulan lah. Tu hamba jawab kena ada iman dulu. Cuma dia jawab. Kalau puak-puak lah ni jangan. Saya lebih suka kepada pendapat yang mengatakan kalau ni tak payah sembahyang macam apa? Ni. Dia akan cari yang paling mudah sekali. Nanti kita dah keluar hospital sembahyang. Bayar fidyah. Bayar fidyah je bayar. Duduk dalam hospital silap. Ada. Patutnya masa tu kalau mapuh 3 sembahyang tu. Dah nyok tu. Jagalah sikit tu. Jadi di atas isu tu lah. Jadi yang tu yang duk ajar akidah ni apa? Akidah prioriti kita dalam kehidupan. Kalau boleh macam mana? Kalau boleh hati ni, ma fi qalbi ghairullah. Kalau arwah Fatih tu dengan jauh memang dia sebut tu kan, dia mesti ulang macam saya ulang ni. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nak susuklah hati dia. Bagi kata tak ada dalam hati kita, Allah ialah tempat kita rujuk. Memang arwah Fatih tu itu. Kalau tengah ngajar ni, kalau disebut ni, kita kena sejenak. Dia buka spek. Tangan gini, betul. Saya bukan reka tak, sama. Ngaji satu guru kan. Cuma saya pergi ngaji dulu, dia main masa tu dia budak lagi kan. Dia buka spek dia, kita kena sejenak. Duduk tu tengok. Bukan lama pun, tapi dia punya acting macam tu. Bukan dia acting, dia macam tu. Baca kita jauh tak darah kita kena sejenak. Allah. Tak ada arah lah kata kita ni. Tak ada arah. Minta lindung lah dengan Allah Ta'ala. Dia boleh lindung kita. Cari berpang. Sampai tempat tu macam tu lagi. Lagi. Terkena sejenak. Duk macam. Memang antara dia punya amalan, dia ada istilah. Apa istilah dia sebut? Wukuf qalbi yang ni. Saktah latifah. Dia ada istilah dia, tak lama tak sebut, nak lupa. Memang dia punya cara ni macam tu. Kalau zikir pun, lepas zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, habis tu berhenti ya, la ilaha illallah. Sini masuk hati, tunggu dulu. Lama kadang lama. Nak bagi apa? Nak bagi kata tawajuh hati tu, muraqabah hati tu, nazar hati tu. Kalau masa zikir tadi tak hadir pun, berhenti tu macam mana? Dia adalah cara muraqabah dia. Perhati nampak kita apa semua. Tu kan dia baru doa Al-Fatihah. Doa Allah. Ada cara tutup guru masing-masing. Fokus dia nak apa? Nak bagi qalbi tu, sentuh nazar Allah Taala. InsyaAllah itu. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل
أفضل صلاة على أسأل المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافل